kita dari segi mahkamah, ada satu berita yang agak menggembirakan yang masuk dalam wall saya ini. Kabarnya bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun membenarkan pendengaran semula ataupun review kes SRC ke atas Datuk Seri Najib. Jadi perbicaraan ini akan bermula pada 19 Januari selama 3 hari. Jadi saya melihat dalam keadaan ini maka terbukalah ruang untuk mahkamah mendengar semula segala bukti dan hujah-hujah baru bagi pihak peguam Datuk Seri Najib. Sebab kita tak mahu apa yang kata-kata mengatakan keputusan itu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu yang tak maulah kita menimbulkan persepsi yang bukan-bukan, saudara. Jadi tak perlulah kita melakukan sesuatu yang pelik, dan kita berharap proses semakan itu nanti dilaksanakan dengan adil dan saksama. Keyakinan masyarakat terhadap sistem perundangan negara ini amat penting untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Ya, saudara. Jadi bermula 19 Disember nanti selama 3 hari. Kerana pada 19 Oktober bulan lalu, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, Datuk Seri Najib katanya telah pun berjaya mendapat kebenaran bagi permohonan semakan kehakiman kes SRC untuk menyemak jika Datuk Seri Najib dinafikan hak-haknya. Itu keadaan sekarang, saudara. Jadi kita bermohonlah agar mahkamah kali ini tuntas, berilah peluang seadil-adilnya. Yang kita minta bukan untuk membela Datuk Seri Najib, bukan mahu diberi pengampunan. Tidak. Ini adalah perlu semakan, kalau ada bukti baru, dimasukkan bukti baru, dan kita mahu perbicaraan itu dilakukan secara adil dan bukan seolah-olah ditunjuk-tunjuk. Saudara. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, bermula 19 Disember. Jangan lupa, saudara, tanggal 19 Disember juga itu adalah tarikh penting. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan di Dewan Rakyat usul legitimasi ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dua perkara penting akan berlaku pada 19 Disember. Sama-sama kita tunggu, saudara. Cuma yang saya agak tertarik hati, saya melihat semalam usai saja upacara mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara, saya tengok ada culipan kepada saya Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tak terus pulang ke rumah, sebaliknya beliau terus pergi ke pusat tahfiz di Seri Petaling. Jadi saya terkesan hati saya. Begitulah orang yang ada latar belakang agama, yang sentiasa mengingatkan segala-galanya ketentuan ilahi. Maka dia lepas aja angkat sumpah, terus pergi bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para mubalik yang mahu meneruskan aktiviti keagamaan. Jadi saya yakinlah bahawa agama Islam ini pasti akan dibela oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara. Dan saya juga dapat culipan. Beliau menyatakan bahawa penyelesaian terhadap unjuran ekonomi, ini apabila diwawancara oleh wartawan, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa penyelesaian terhadap unjuran ekonomi yang dijangka berada pada tahap rendah dalam suku tahun keempat ini perlu diberi penekanan sebagai persediaan untuk suku tahun pertama tahun 2023. Ini yang kita risaukan, saudara. Jadi selain mengenepikan masalah politik dan merealisasikan kerajaan perpaduan nasional yang sebenarnya adalah untuk kepentingan rakyat. Saya tengok juga ada beberapa culipan teman-teman mereka yang telah pun berjaya menjadi menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba kita dengar antara ikrarnya. Antaranya Datuk Azalina, menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal undang-undang, saudara, mahkamah dan sebagainya, Menteri Undang-Undang dan Reformasi. Rupanya kementerian itu dipanggil Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Pak Azalina Osman Said, dia berikrar untuk menangani undang-undang lapuk. Dia tak maulah undang-undang lapuk, tak mau. Alah, cucu saya dah nak balik di rumah saya. Aduh, hai. Bagi minta sikit ni, bagi epic sikit, tak mau. Minta, ni cucu saya. Sekejap, saudara. Ini cucu saya datang. Salam, aduh sayangnya. Ini cucu bongsu. Sini. Alah sayang. Ini cucu saya, saudara.
Tiap-tiap malam Aki tak berkesempatan. Pergi dapat mami. Nah. Saudara, kebahagiaan seorang datuk lain tak adalah dengan cucu-cucunya, saudara. Saudara Rosli Yusof to save skin, tak tahulah saya. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Datuk Sri Azalina, the Iron Lady. Ini memang betul Iron Lady, saudara. Dia ada black belt. Dia akan berikrar untuk menangani isu undang-undang lapuk dan melaksanakan pindaan yang diperlukan supaya lebih relevan dengan keadaan semasa. Antaranya, kata beliau, pindaan itu termasuklah pemisahan kuasa peguam negara dengan pendakwa raya untuk memelihara kebebasan budi bicara pendakwa raya. Jadi apakah ada hubungan begitu, kita tak tahu. Masalah undang-undang ni saya tak berani nak komen lebih, saudara. Sebab itu kata Datuk Azalina, saya juga akan memastikan isu yang perlu diberi perhatian termasuklah status kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibunya yang rakyat Malaysia. Selamat bertugas, Datuk. Besok masuk pejabat, laksanakanlah apa yang anda perlukan. Tuah, mana lebih banyak? 26 bilion atau 600 bilion? Sabar, saudara, sabar. Kemudian, saudara, saya lihat Datuk Sri Khalid Nordin selaku Naib Presiden UMNO. Beliau memberi ungkapan kata-kata apabila ditanya oleh wartawan. Sebagai Menteri Pengajian Tinggi, beliau bertekad untuk melonjakkan sektor pengajian tinggi negara ke tahap yang lebih baik. Sebagaimana yang saya katakan, apabila waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kementerian-kementerian dan juga menteri-menteri kabinetnya, saya menyatakan bahawa saya berkeyakinan bahawa Datuk Seri Khalid Nordin, bila pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi, akan dapat memperbaiki mutu pengajian tinggi negara kita ke tahap yang lebih baik. Begitu juga katanya, ia adalah untuk manfaat untuk semua rakyat. Oleh itu beliau memohon, doakanlah dan berilah kerjasama untuk menjayakan misi penting negara ini. Saya agak tertarik. Ini saudara, kalau saya tak menyantuni yang ini, anda marah dengan saya. Tidak, saudara. Sahabat kita, Abang Mat. Abang Mat Sabu. Seusai Majlis angkat sumpah jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Makanan, Abang Mat Sabu dia menyatakan bahawa pihaknya mengharapkan agar nilai ringgit dapat dikukuhkan segera untuk membolehkan harga barang-barang keperluan di pasaran kembali stabil serta diturunkan. Syabas Betty. Sabar malam bercakap barang mahal dan sebagainya. Abang Mat akan menangani permasalahan ini bersama dengan timbalannya, Datuk Salihuddin Ayub selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini yang kita harapkan. Ini kerajaan yang akan menangani derita rakyat. Abang Mat, selamat bertugas besok. Kita tak mau lagi dengar cerita elephant fight, grass die in the middle. Pak Mat, tak apa Abang Mat, kita mulai malam ni kita panggil dia Abang Mat lah, lebih mesra. Abang Mat Sabu, saudara. Dan paling saya lihat di sini, saudara, itu harapan dan impian. Itu Menteri Kesihatan, sebagaimana yang saya lontarkan permasalahan ini selaku Menteri Kesihatan, Dr. Zalihah. Sebaik saja beliau mengangkat sumpah, memegang jawatan, beliau berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan perjawatan para doktor yang sekian lama tidak dapat dihuraikan oleh mantan Menteri Kesihatan yang lalu. Okay, brother. Okay, sister. Dr. Zalihah, anda mengetahui apa yang dialami permasalahannya oleh para doktor kita. Saya dah bercakap malam tu. Anda menjadi seorang doktor dan dapat mendengar rintihan para doktor. Gaji tak seimbang, kerja teruk. Mereka bertugas dengan baik, dengan sebegitu berjaya. Tambah-tambah lagi di saat negara dijengah oleh pandemik virus corona, maka para doktor kita ini bertugas dengan baik. Tapi kadang-kadang keringat mereka seolah tidak dinilaikan. Jadi Dr. Zalihah, semua ini di bawah anda terpikul untuk melaksanakan. Berilah satu harapan baru kepada ribuan doktor. Jangan lupa saya, sebelum pilihan raya dulu sampai mogok para doktor. Kerja lebih tapi tak ada apa pun. Itu keadaannya, saudara.
Satu benda yang agak ini memeranjatkan saya apabila kita bercakap soal Menteri Kabinet ini adalah apabila tidak terdapatnya. Saya suka dia ni. Sebab bila dia berbahas di Parlimen, dia bukan menunjukkan sikap yang kurang sopan. Dia bercakap soal fakta, iaitu anak kepada Kapal Singh, Gobind Singh Dev. Dia adalah seorang peguam. Dan apabila dia berhujah dan sebagainya, dulu waktu kerajaan Pakatan Harapan, beliau menjadi Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan dan Komunikasi Media. Saya melihat kementerian itu ditangani oleh beliau dengan baik. Kita kalau orang baik, kena kata baik, saudara. Sebab di kalangan menteri-menteri zaman Pakatan Harapan pemerintah sekarang, saya kagum kepada Gobind Singh Dev. Tiba-tiba saya lihat, kali ini Gobind Singh Dev, beliau berpindah daripada Puchong ke Damansara, tiba-tiba tidak terlantik dalam senarai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya dia kata bahawa memang dia tidak mahu menyertai Kabinet sebab beliau mahu bertindak sebagai ahli Parlimen dan berperanan sebagai ahli Parlimen. Itu orang yang tidak meletakkan kepentingan diri, tak terkejar-kejar. Dia kata Perdana Menteri ada bertanya kepada saya untuk menganggotai jemaah menteri, yang mana Perdana Menteri yang Amat Berhormat Datuk Anwar Ibrahim. Bagaimanapun selepas mempertimbangkan perkara itu, saya memaklumkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa saya tidak dapat buat demikian. Saya mahu memberi tumpuan kepada tugas saya sebagai ahli Parlimen dan membantu kerajaan dalam apa cara yang saya mampu. Inilah saudara keikhlasan. Kadang-kadang kita rasa malu, saudara. Pada mereka, bukan orang Melayu kita ni, dia tidak begitu terhegih-hegih minta jawatan, sanggup buat itu ini, hanya menggapai untuk dapat jadi menteri. Tak ada. Dia kata dia nak berperanan sebagai ahli Parlimen. Memang pun, sebab itu saya katakan bahawa kita mengharapkan Parlimen kali ini tidak lagi dipenuhi oleh beruk-beruk sarkas. Ini yang kita harapkan, saudara. Dan semalam kita pendengar bagaimana 28 orang jemaah menteri yang telah diumumkan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Sarawak, dan 4 orang daripada ahli Parlimen daripada DAP. Tetapi Gobind Singh Dev tidak terlantik. Rupanya bukan dia disingkirkan, tetapi beliau memang tidak berhasrat untuk berada dalam kerajaan kerana memilih untuk menjadi sebagai, bagi saya mungkin dia akan menjadi pengurusi backbencher lah, untuk melihat tabir urus negara. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali menekankan tentang tata loka, tata kelola pentadbiran. Jangan lupa saudara, kali ini suasananya agak berbeza. Itu bab mereka yang tak mahu jadi menteri. Menteri, saya akan berusaha untuk mendapatkan apakah lagi harapan dan juga iltizam ahli-ahli Kabinet yang mula masuk pejabat besok. Tentulah akan ada yang dilafazkan dan kita rekod supaya benda ini dapat kita nyatakan. Kita bagi mereka peluang 100 hari. Dalam masa 100 hari, apakah mereka dapat melaksanakan? Bukan semua, sebahagian pun cukuplah, saudara. Cuma yang saya lihat, saudara, ini pihak pembangkang. Saya sebenarnya malah nak mengulas, tapi dah melampau-lampau kena jugalah nampak saya. Apabila saya tengok tular dalam video sosial, dalam media sosial, dalam video, ni Menteri Besar Kedah Sanusi ni. Kali ni dia maki hamun. Bodoh. Takkanlah seorang Menteri Besar boleh mengeluarkan perkataan bodoh kepada rakyat yang dijanjikan untuk mendapat wang sewaktu musim pilihan raya dulu. Dia kata pengundi yang minta duit minyak RM50, katanya mereka tu duk main jauh-jauh lah, sanggup kerana dia kata orang lain sanggup berkorban. Jadi saya tengok ini ayat-ayat yang dilontarkan oleh Sanusi ini memang tak seronok lah, saudara. Saya haraplah sebagai Menteri Besar, untuk kempen boleh, tapi untuk jangan mencari retorika politik. Yang amat berhormat, kena ingat, anda adalah seorang yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar Kedah. Berbahasa bahasa yang baik-baik. Jangan duk menengking orang apa semua. Sebab itu macam kata Pamerah dia hantar kiriman kat saya. Siang tadi sahabat saya Pamerah ini pejuang wanita daripada Bangi. Dia kata siapa suruh ajar anak bangsa sendiri mengundi kerana duit. Itu pun maksudnya padan muka anda lah. Berceramah berdegar-degar, cerita nakkan kerajaan bersih. Akhirnya anda sendiri merosakkan anak muda kita
dengan perbuatan keji membeli undi. Bila orang buat video yang bawa anda menipu, janji lebih dapat RM100, anda marah. Jadi sekarang ni siapa sebenarnya bodoh? Saya tak maulah mengeluarkan perkataan begitu, tapi itu ditulis oleh PAH Merah, kadang mungkin PAH juga marah. Menteri besar bercakap begitu celupar. Dan saya melihat sebenarnya Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi belum usai ke perasaannya. Masih belum lagi. Sebab itu, menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata Tan Sri Muhyiddin ni seolah-olah masih terus meroyan saja. Apabila dia gagal untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Fahamilah. Jadi dia juga lupa bahawa kuasa perlantikan Perdana Menteri itu adalah atas kuasa Duli Yang Amat Mulia Pertuan Agong di bawah artikel 40 dalam kurungan 2 dan 43 dalam kurungan 2 Perlembagaan Negara. Jadi janganlah marah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini macam-macam meroyan lah saudara. Jadi keadaan begitu sepatutnya tenang-tenanglah fikiran. Tan Sri, saya merasakan bahawa kalau Tan Sri berterusan, saya yakin bahawa isu skandal 600 bilion yang dibelanjakan waktu zaman Tan Sri menjadi Perdana Menteri, apabila rakyat terkurung. Jangan lupa, waktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, itulah negara mengalami darurat yang panjang yang tak pernah dibuat oleh orang kerana kononnya kesan daripada menangani masalah COVID-19. Dan waktu itu juga negara berbelanja wang sebegitu besar. Ada yang kata 520 bilion, ada yang mengatakan 600 bilion. Tetapi dalam pendengaran saya, boleh kita refer balik daripada kenyataan Tan Sri di kaca TV. Jangan lupa saya ulangi lagi. Yang waktu itu Tan Sri sebagai Perdana Menteri mengatakan mahu mewujudkan ransangan ekonomi negara supaya Kak Limah, Makcik Kia yang jual meniaga nasi lemak, Pak Saleh dibantu. Dan wang itu peruntukannya sejumlah 600 bilion. Itu Tan Sri yang lafazkan. Sebab itu hari ini warga sudah menuntut agar pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini mula menyelidiki dan menyiasat sejauh mana wang itu dibelanjakan. Apakah benar wang sejumlah 600 bilion itu dibelanjakan? Diambil daripada mana? Berhutang ke? Ataupun dikorek daripada tabung negara dan sebagainya. Sebagaimana hari ini Saudara Syam Jalil sebagaimana dilaporkan dalam UMNO Online, bahawa Perikatan Nasional perlu bersedia untuk didakwa di mahkamah sekiranya mahu membuktikan bahawa mereka bersih daripada sebarang amalan korupsi. Selaku Ketua Penerangan, Saudara Syam Jalil sudah pun mula memetik keadaan ini, saudara. Katanya mungkin akan wujud kluster mahkamah baru selepas pilihan umum yang ke-15. Ini disebabkan tiada lagi kekangan untuk pihak berkuasa melakukan siasatan. Ya, dalam tiga Perdana Menteri dulu tak adalah. Tapi peristiwa 600 bilion itu berlaku era Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kemudian waktu Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, persoalan itu didiamkan, tidak dibahaskan. Sepatutnya memang benar, apabila negara diumumkan sebagai darurat, maka pimpinan kerajaan boleh mengambil wang tanpa mendapat kelulusan daripada Parlimen. Tetapi selepas saja darurat ditamatkan, proklamasi darurat ini tidak lagi diprorok oleh Duli Yang Amat Mulia Pertuan Agong, maka setiap perbelanjaan perlu dibentangkan di Parlimen. Ini yang rakyat nak tahu. So dalam keadaan sekarang, Tan Sri duk bercakap bersih sana, bersih sini. Dulu tuduh orang ni kleptokrat lah, parti-parti yang mengamalkan kleptokrasi, rasuah, macam-macam. Dan hari ini rakyat menuntut. Saya juga mengharapkan agar sahabat saya, Datuk Saifuddin Nasution, selaku Menteri Dalam Negeri, perlu digerakkan. Kalau tak ada, tak apalah, tak ada masalah pada kita. Tetapi kebimbangan kita, bahawa persepsi rakyat ada. Mana lebih besar, macam soalan daripada sahabat kita tadi, mana lebih besar antara 24 bilion yang dituduh kononnya kleptokrasi lah Datuk Seri Najib ni, kononnya masih lagi perbicaraan.
Tetapi yang ini 600 bilion. Bukan sikit-sikit saja. Dan kali ini kita tak mahu adanya pihak menghalang Suruhanjaya Pencegah Rasuah daripada melakukan siasatan. Kita mahu siasatan dilakukan secara tuntas. Banyak saja. Begitu juga ia melibatkan pembelian vaksin. Yang saya ingat lagi waktu itu Parlimen meluluskan 5 bilion peruntukan untuk membeli vaksin untuk disuntik pada seluruh rakyat. Kemudian ditambah lagi, tak silap saya, dan 3 bilion. Kabarnya ada tambahan lagi. Jadi pembelian itu, kalau pembelian sekadar 2-3 juta tu boleh juga kita lega-legakan sikit. Tapi ini bilion saja. Hampir 10 bilion ringgit wang negara digunakan untuk pembelian vaksin. Apakah ada kecurangan? Apakah ada kickback? Apakah ada sesuatu yang tak betul? Ini perlu disiasat secara tuntas.